in-game management Ten Hag. Masukkan Anthony bukan sekadar satu substitution tapi perubahan di mana Bruno drop deep menjadi seorang DM, menjadi ball progressor, width yang dicapai dengan adanya kehadiran Anthony, dan itulah sebenarnya yang memaksa Sancho bebas untuk menjaringkan gol dan ataupun punca handball itulah kan. Kalau kita tengok Ten Hag punya substitution, kalau musim ni dah banyak kali dah sebenarnya. Separuh masa pertama agak hambar, bukanlah agak hambar average, tapi separuh masa kedua baru nak catch up balik. Bukanlah nak kata macam Spurs pula kan, tapi lain sikit lah dia punya dynamic dia separuh masa kedua selalunya. Cumanya kita tahu Ten Hag walaupun dia ada buat rotasi kepada squad dia, dia tetap akan mainkan the core players yang dia nak main. Contoh macam Bruno akan sentiasa ada, Rashford. Okeylah, malam tadi Maguire main untuk 2 kali berturut-turut dalam 2 perlawanan. Buat pertama kalinya musim ni Varane tak main kan. Tapi kita tahu sebenarnya Ten Hag tak berani nak rotate ramai-ramai sangat. Mungkin dalam setiap perlawanan tu 60%, 70% pemain utama yang akan bermain. Jadi kalau Ben cakap tadi berkenaan dengan kepenatan, kecergasan apa semua, memang benda tu akan efek. Dan tapi dia beri result lah, dia beri keputusan. Contohnya menang League Cup, Carabao Cup. Lepas tu sekarang kita United berada di semi-final separuh akhir FA Cup, dan Europa League juga kita berada di quarter final tak salah. Jadi ini benda yang you ambil risiko lah. Risiko, tetapi kita tengok Casemiro pun walaupun yalah dia tak cedera, tapi dah 2 kali dah dia kena kad merah. Jadi benda-benda macam ni you kena, orang kata ada yang keputusan you ambil tapi ada benda yang you tak dapat, ada benda yang you dapat. Macam itulah. Kalau satu perkara saya nak sentuh tentang tactical substitution oleh Ten Hag, ada banyak faktor yang dia perlu ambil kira. Sebab dia sedar dengan kehilangan Casemiro di tengah padang, mereka tak boleh nak contain that ball quite efficiently. Sebab lagi-lagi you berdepan dengan pasukan macam Fulham, memang main very tightly, memang mid block, yang diorang susah nak mencari jalan untuk progresskan bola tu ke depan. Bila tukar Anthony and Bruno terpaksa drop deep, sebab adanya Sabitzer dengan Fred kat tengah tu, dia tak boleh diorang punya passing range was not that good lah. And benda tu dah banyak kali dah Ten Hag perasan, and dia cakap pun dalam press conference. So I rasa itu antara salah satu tactical substitution yang efficient. Dengan Sancho, dengan Anthony yang banyak memainkan peranan, nampak bola tu banyak ke depan. Itu benda paling obvious. Sebab kalau kita bandingkan dengan Casemiro berada di padang, Casemiro mempunyai passing range yang orang kata yang agak baik. Tapi berbeza kalau kita memerlukan seorang mungkin Fred. Ataupun okeylah, Sabitzer ada juga. Tetapi Sabitzer pun baru pulih daripada kecederaan. McTominay berapa minit dia main? Dia injured balik dalam game tu. Sebab dia dikeluarkan halfway. Dia ada dikeluarkan. Tapi kita tak tahulah injury tu teruk atau tidak. Tapi you letak partnership Sabitzer dengan McTominay yang orang kata musim ni agak janggal lah. Rare lah. Rare. Jadi kau nak mengharapkan, sebab kita tengok dominasi daripada midfield Fulham. Palhinha is back bro. Yes, betul. So itu yang terjadilah dalam perlawanan tu. Dan nampak sebenarnya penguasaan Fulham up until moment di mana Sancho melakukan rembatan itu, di mana agak jelaslah Willian melakukan handball. Tetapi ironinya kad merah Mitrovic sebab kalau kau tengok benda tu sebenarnya pada mulanya ref tak bagi penalti pun. Sebab Willian cuba untuk protes, kata tangan dia ke sini lah apa semua. Tapi bila kau tengok balik ulang tayang, agak jelas member macam gini kot on the run. Dan dia dah tahu dah bola tu memang nak masuk gol pun. Sebab itu bukan sekadar goal scoring opportunity, itu goal bound effort. So maknanya suka tak suka, kad merah wajar dilayangkan kepada Willian. Tetapi okey, Marco Silva protes, mungkin menggunakan kata-kata kesat, dilayangkan kad merah. Mitrovic yang aku nampak nak kata dia tolak, tak adalah tolak teruk sangat ref. Tapi aku tak tahu apa yang diluahkan dari segi apa yang dilemparkan dengan kata-kata dia. Sebab aku nampak Bruno buat benda tu juga dekat. Tapi ni lagi teruk sikit lah daripada Bruno aku rasa. Tak. I mean, so maknanya kita tolak ref sekarang ni, kita bagi grade ke macam mana? Tak tahu nak kata. Sepatutnya apa yang Bruno lakukan tu pun tak sepatutnya dilakukan. Tapi kalau kita tengok pun rasanya Mitrovic teruk lagi lah daripada apa yang Bruno aku buat. Akui teruk sikit nak kata. Macam kau cakap grade kan. Mungkin grade D, mungkin Bruno tu grade C. Ni grade kan? A lah. Ni mungkin grade A. Tolak kan? ref grade A Jadi memang kad merah lah kan. Tapi yang peliknya Marco Silva dilayangkan kad merah. Sebenarnya sebab kalau kita tengok situasi tu kad merah tu,
apa yang diorang nampak dalam padang, contoh you sebagai pengurus, you sebagai leader, you mengamuk tau, you marah apa semua. Mungkin Mitrovic sedar benda tu, dia tengok reaksi di bangku simpanan, dia rasa mungkin apa yang terjadi mungkin betul sebab reaksi daripada bangku simpanan. Dia pun tiba-tiba mungkin react sebab apa yang dia nampak di bangku simpanan. Jadi, Tapi Marcus dia faham karakter macam tu, Kylie? Ya, tapi I rasa dia pun ada sebut juga. Mungkin sebab cara dia nak macam neutralkan situasi ni, mungkin tak ada kena dengan apa yang dia cakap, the way dia react, tapi more tu dia keluar daripada the technical spot tu, yang benda yang kawasan yang tak patut. Itu the first punishment ataupun offence yang dia buat di atas padang. So atas dasar tu dia kata memang tak boleh nak justify lah sebab dia tahu dia keluar. Dan yang dia tak patut keluar. Tapi sayang kawasan. Sebab bila manager emosi satu benda aku faham. Tapi andaikan kalau mereka mengawal emosi itu, mereka cuma seri pada ketika itu. Mereka ada belum peluang kalah lagi. sekalipun. Betul, ada peluang lagi. Dan 10 lawan 11 still ada harapan dengan tim Man United yang kepenatan. Itu agak jelas dalam game tu kan. Betul. So sebenarnya agak sayang kerana mungkin mereka merasakan advantage mereka dah hilang dengan 10 lawan 11 dengan kedudukan satu sama. You boleh ambil perspektif sayang, tapi kalau untuk perspektif orang lain, ini orang panggil self-sabotage. Untuk kelab dalam top flight division, you berdepan dengan Manchester United, you dah tahu you dominated the game. Betul. Ini bukan masanya untuk you just nak back down and nak react. You tak patut react, you patut respond. Ada perbezaan di antara kedua tu. Betul. Dan apa yang aku tertarik juga adalah peranan Bruno Fernandes dalam game ni. Sebab dengan ketiadaan Casemiro, ramai dah kata yang Bruno akan bermain peranan lebih deep ataupun lebih bawah untuk membantu dengan ketidakhadiran Christian Eriksen dan juga Casemiro. Tetapi ini aku nak tanya kau sebenarnya. Satu lagi faktor kepenatan yang aku nampak juga berpunca daripada ketiadaan Casemiro ni, kerana kalau kau tengok statistik ataupun numbers berapa banyak Casemiro lari dalam game, dia cover banyak yards. Banyak meter lah secara tak langsungnya kan. Ataupun kilometer dalam game. Secara tak langsungnya, semua tu kena cover apa yang Casemiro distance buat, yang dilakukan oleh Casemiro selama ni. Termasuklah Bruno Fernandes yang memang dah almost every game dia main kan. So itu sedikit sebanyak memberi kesan. Memang sangat kesan, sangat besar. Kalau nak bandingkan dengan macam sebelum ni kita bercakap pasal Arsenal, masuk sikit Arsenal lah, kita ketiadaan Partey tapi ada Jorginho untuk cover kan. Untuk United, kehilangan Casemiro sangat-sangat besar sebenarnya. Berbanding kalau macam contoh Arsenal hilang Jesus, bagi akulah kan. Sebab kalau kita tengok statistik betul-betul, tanpa Casemiro sebenarnya United punya statistik sangat-sangat rendah berbanding bermain bersama Casemiro. Dari segi chances created, dari segi macam Ben cakap, Ball retention, recovery. Tapi again, apa yang Casemiro boleh berikan macam aku sebut tadi bukan sahaja ball recovery. Dia punya passing range, dia punya into the box. Kita ingat Casemiro ni seorang defensive midfielder sahaja. Tapi sebenarnya dia naik ke atas juga, ada membantu, ada membuatkan 1-2 kombinasi. So dia punya influence tu sangat-sangat besar sebenarnya untuk United. Lagi satu saya perasan midfield Manchester United nampak tak berapa selesa nak buat link up play dengan defender. So every time defenders nak bagi bola kat diorang, macam diorang agak-agak nak ambil bola tu, because you adalah orang tengah sebelum link up play di bahagian depan boleh berlaku, ataupun nak passing ke winger belah kiri atau kanan. So itu perkara yang paling obvious yang berlaku dalam game semalam. Lagi satu, bila you berdepan ni, I boleh bayangkan kalau Manchester United, pasukan yang bermain lawan Fulham semalam, kalau diletakkan dalam senario di mana diorang terpaksa berdepan dengan pasukan contoh seperti Brighton, confirm boleh 4-0 lah. Betul, aku setuju. Itu je boleh cakap. Kalau lawan Brighton semalam, everything. Yang kita nak bercakap pasukan yang very deadly dalam transition diorang, tapi Manchester United, diorang pun main transitional game. Bila diorang dapat that momentum, dapat speed up, your wingers kiri kanan boleh bawa. Kan? And Rashford pun ada boleh untuk convert apa-apa chance dalam box. Tapi kita cakap bukan dari satu aspek je, sebab game bola sepak ni 90 minit. Betul. So, I rasa kalau I takut kau macam fikir lawan Brighton. Kalau kau tanya aku, berdasarkan apa aku lihat sekarang daripada kedua-dua tim sekarang at this moment MU tanpa Casemiro, MU tanpa Varane, Brighton adalah favourite bagi aku. Kalau berdasarkan Brighton versus Man United, tim yang ada sekarang. Of course, by that time Casemiro is back, Varane might be back. So different team, different game lah. Aku patah balik daripada masa kita menang lawan Newcastle. Mungkin boleh pergi lagi jauh lah daripada tu. Even masa lawan Newcastle sebenarnya
kita separuh masa pertama kita tidak bermain baik. Betul tak Ben? Setuju. Setuju 100% kan? dengan kau. Kita second half separuh masa kedua sekali lagi baru kita nak up tempo. Itu pun bagi aku macam Newcastle give a good fight. Lawan West Ham FA Cup. To me we were very lucky. Kita bernasib baik Garnacho menjaringkan gol, aku ingat. Ben Rama score the first goal kan? Ya, betul. Jadi dah berapa game ni sebenarnya dah nampak ada tanda-tanda sebenarnya yang mungkin kepenatan ke ataupun mungkin dia punya standard dah drop sikit, mungkin bad habit tu dah datang balik. Jadi lepas kita kena 7 up hari tu, lepas tu apa yang terjadi ialah kita comeback lawan Betis. Tapi even lawan Southampton ialah mungkin kita kurang bernasib baik main 10 orang. Tapi kalau ada satu benda yang berpihak kepada korang adalah kalau kau sedar hampir ke semua game cup korang beraksi di laman sendiri. Dan beraksi dengan pasukan yang okey lah, bukan bertemu dengan mungkin pasukan-pasukan besar kan. Sebab tu bagi I rasa isu squad depth tu sangat penting untuk diperbincangkan. Sebab bila kita cakap squad depth, kita boleh cakap pasal jurang kualiti yang ada. Betul. Dengan main players, dengan fringe player. Bukan setakat you guys fill up the roster untuk squad penuh, untuk bersedia untuk compete dalam Premier League. Tapi you keluarkan satu pemain utama, fine, letakkan 70-80%. Satu dua pemain ni yang akan mendiktekan tempo tu. Sama ada boleh improvisekan you punya tempo of the game ataupun akan mencacatkan pergerakan yang tak ada fluency.